Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita Wilayah edisi Selasa 27 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Berikut paparan utama. Fenomena air pasang besar, 1,589 orang ditempatkan di 9 PPS di Pitas, Kota Belud dan Sandakan. Banjir di Kelantan, Terengganu, Perak dan Sarawak semakin baik, Sabah tidak berubah. Lintas langsung dari Kedah, Sabah dan Sarawak mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Punca sebenar kematian kanak-kanak lelaki 4 tahun yang meninggal dunia semalam di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru selepas dilaporkan pengsan sejak 23 Disember lalu masih dalam siasatan. Bagaimanapun, Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat mengesahkan pelbagai kesan kecederaan di seluruh badan bangsa ditemui dan tidak menolak kemungkinan terdapat unsur penderaan. Susulan kejadian itu, 5 suspek termasuk kakak kandung mangsa dan suami serta 3 lagi rakan suspek ditahan sejak 24 Disember dan direman sehingga 31 Disember ini bagi membantu siasatan. Mereka yang ditahan berusia antara 15 hingga 37 tahun. Jenazah mangsa yang amat mendukacitakan dan menyedihkan kerana hampir seluruh badan terdapat kecederaan dari kepala sampailah ke kaki. Kecederaan di beberapa tempat ada kesan mungkin dipukul di belakang dan dicosok sama ada api ataupun benda-benda yang panas di seluruh badan termasuk di atas kemaluan dan sebagainya. Amat sedih. Mangsa merupakan anak bongsu daripada 11 adik-beradik, manakala suspek adalah anak ketiga. Siasatan awal mendapati mangsa dijaga kakaknya 19 tahun di Batu Pahat sejak kira-kira 3 bulan lalu selepas ibu bapa mangsa ditangkap disebabkan kesalahan dadah. Suspek kemudian menghantar mangsa kepada rakannya untuk dijaga. Setelah keadaan mangsa semakin lemah, rakan suspek telah menghantar ke klinik sebelum membuat laporan polis. Polis sedang menunggu laporan forensik. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 1,589 orang melibatkan 355 keluarga masih ditempatkan di 9 pusat pembinaan sementara PPS di daerah Pitas, Kota Belud dan Sandakan. Fenomena air pasang besar di Sabah yang diramal berlanjutan sehingga esok itu melibatkan daerah Kota Kinabalu, Pitas, Sandakan, Kota Belud, Tuaran dan Kudat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali menerusi kenyataan media memaklumkan Jabatan Meteorologi Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap waspada sehingga 28 Disember. Fenomena itu melibatkan kawasan pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, Pantai Barat Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan dan daerah Kudat. Berhubung perkembangan fenomena air pasang besar di daerah Sandakan, 1 PPS telah diaktifkan di Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 1 dan 2 bagi menempatkan 686 penduduk terjejas dan 122 orang ketua isi rumah. Musibah yang berlaku pada 24 Disember lalu itu menjejaskan 864 buah rumah, manakala 108 buah rumah lagi roboh. Datuk Armizan turut berkesempatan melawat kawasan terjejas akibat fenomena air pasang besar tersebut di Kampung Forest, Kampung Tunisa 2 dan PPS Sungai Anip 2. Sesi persekolahan di Terengganu akan bermula seperti dijadualkan Januari 2023. Ia membabitkan 505 sekolah rendah dan menengah seluruh negeri.
Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Abdul Muingah berkata jumlah itu termasuk 74 sekolah yang terjejas akibat banjir. Daripada 74 sekolah terjejas banjir, 62 daripadanya telah selesai dibersihkan. Ketika ini, pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan dan swasta, badan bukan kerajaan serta sukarelawan seluruh negara sedang giat membantu membersihkan baki sekolah terlibat banjir. Sekolah pun telah mengambil langkah-langkah yang perlu bagi sekolah masing-masing. Kalau kursi meja kurang, macam mana nak buat? Dan ialah kita sentiasa muafakat antara sekolah-sekolah negeri Terengganu. Kalau lebih di sekolah yang lebih, akan dibawa ke sekolah yang kurang. Jadi setiap daerah telah mengambil data-data sekolah yang terlibat dengan banjir, berapa kursi kurang, meja rosak dan sebagainya. Termasuklah ICT, kita telah membuat bancian-bancian. Jadi bila kita dapat nanti, insya-Allah kita akan lihat di mana perlu kita buat orang kata apa, kita akan lihat sekolah-sekolah yang lebih akan diagihkan sekolah yang terkesan banjir, insya-Allah. Banjir gelombang kedua yang disifatkan luar jangka merekodkan lebih 40,000 dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. 143 sekolah di negeri ini dijadikan sebagai PPS. Di negeri yang sama, 6 fasiliti kesihatan masih ditutup disebabkan banjir. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Kasemani Embong berkata, ia termasuk 5 klinik desa KD di Besut serta 1 di Dungun yang mengalami kerosakan teruk dan memerlukan pembaikan. Jelas beliau, operasi klinik berkenaan telah dipindahkan ke fasiliti berdekatan supaya perkhidmatan serta rawatan kepada pesakit dapat diteruskan seperti biasa. Di Besut, KD yang terlibat ialah KD Alor Keladi, KD Tembilah, KD Felda Tenang, KD Alor Lintah dan KD Bukit Payung. Manakala di Dungun melibatkan KD Kuala Jengal. Melalui satu kenyataan, Datuk Kasemani berkata KD Tembilah, KD Felda Tenang, KD Alor Lintah dan KD Bukit Payung akan beroperasi kembali pada 1 Januari ini. Sementara tarikh operasi KD Alor Keladi dan KD Kuala Jengal akan diumumkan kelak. Beliau juga menambah, tiada wabak penyakit berjangkit dilaporkan berlaku di semua PPS yang dibuka dalam tempoh banjir. Situasi semasa banjir di 5 negeri. Setakat pukul 4 petang, 1,925 penduduk dilapor masih terjejas bencana alam itu. Berikut perinciannya. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada bagi Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan yang dijangka berlaku hingga esok. Laporan cuaca semasa kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima luruan angin yang agak kencang iaitu sehingga 60 km sejam. Oleh itu, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut gelora kategori pertama dan juga kedua bagi kawasan-kawasan yang berkenaan sehingga 29 Disember nanti. Dan di sepanjang tempoh amaran, kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan adalah amat berbahaya. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini. Hanya sedikit hujan kini diperhatikan di negeri Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor. Namun demikian, keadaan ini dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Bagi Sabah dan juga Negeri Sarawak, hujan di 1-2 tempat kini hanya diperhatikan di bahagian Sandakan dan juga Kudat di Negeri Sabah. Namun demikian, masih lagi terdapat penumpuan angin di Negeri Sabah yang berpotensi membawa hujan yang berterusan di kawasan berkenaan. Oleh itu, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian Sandakan,
Kudat, Pantai Barat, Pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga 28 Disember nanti. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa peka dengan ramalan dan amaran yang dikeluarkan Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Banjir yang melanda Kelantan dan Terengganu sedikit sebanyak memberi kesan kepada pelaksanaan pembangunan projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Ini melibatkan laluan Seksyen 1 dan 2 dari Tunjung Kota Baru sehingga ke Setiu, Terengganu. Perinciannya langsung bersama wartawan Fikri Zaib di Pasir Putih. Baik, terima kasih. Projek pembangunan projek laluan rel Pantai Timur ECRL antara yang turut terkesan ekoran banjir di dua buah negeri iaitu Kelantan dan Terengganu pada minggu lepas. Dan petang ini saya bersama pengurus pembinaan bagi Seksyen 1 dan 2 dari Tunjung ke Setiu, Muhammad Azmi Abdullah. Mungkin kita nak dapatkan sikit mengenai perkembangan pembinaan yang mungkin terjejas itu. Jadi Cik Azmi, terima kasih kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi Cik Azmi, macam mana setakat ni progres ataupun perjalanan projek pembangunan ECRL dari Seksyen 1 dan 2? Okey, Assalamualaikum. Setakat hari ini projek untuk ECRL untuk negeri Kelantan kita masih lagi berada di tahap yang memuaskan. Kita ahead of schedule. Banjir hari itu ada menjejaskan apa-apa perancangan tak? Keadaan banjir ini agak ekstrim lah untuk tahun ini. Cuma kita harap kita masih mampu walaupun memang aktiviti kerja-kerja di lapangan tu memang agak terganggu oleh keadaan banjir kerana yang terlibat di lapangan ialah kerja-kerja tanah. Yang mana bila banjir kita tak dapat nak jalankan kerja. Cuma kita bernasib baik di negeri Kelantan ni. Seksyen 1 lebih-lebih lagi kita 60% tu kita struktur jambatan. Okey. Jadi kita masih lagi boleh bekerja walaupun keadaan banjir. Terutamanya kerja-kerja beam launching kita dah mulai daripada awal Disember hari itu sampai sekarang kita dah ada lebih kurang 15 span yang kita buat. Jadi kita harap masalah banjir ni kita boleh atasilah. Cuma yang agak macam di sebelah Bukit Yong, Pasir Putih itu agak sedikit menggusarkan kita kerana kerana kita di sebelah sana kita agak ketinggalan dari segi progres. Walaupun tak banyak tapi masalah banjir ni tetap mengesankan rancangan kerja-kerja kita di lapangan. Jadi dari segi pihak pembinaan sendiri, berapa banyak lokasi yang terjejas hari itu ekoran banjir? Sejujurnya kalau di Kelantan ni kita lebih kurang 70% daripada kawasan kerja itu memang terlibat dengan banjir. Jadi hanya 30% yang
Yang tak terlibat tu kerana kita bekerja di tempat tinggi. Yang mana kerja-kerja ni masih boleh kita jalankan seperti di Tunjung. Kita bekerja di atas. Jadi kita terlepas daripada keadaan banjir. Jadi untuk cover balik tu macam mana Cik Azmi? Okey, rancangan kita memang dah berbincang dengan pihak kontraktor yang terlibat, CCCC ni. Kita akan buat kerja lebih masa, yang mana kita dah mohon dengan pejabat-pejabat daerah untuk buat kerja lebih masa sebelum ni. Jadi kita pun kita tak anggap banjir ni sebagai halangan untuk kita bekerja seperti yang kita kerjakan sebelum ni lah. Okey, terima kasih Cik Azmi kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi saya fikir itu saja dulu perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung dari Pasir Putih ini. Kembali ke rakan penyampai di Angkasa Putih, silakan. Terima kasih Fikri. Tumpat antara daerah di Kelantan yang turut terjejas banjir kali ini. Bagi seorang penternak ikan dalam sangkar di Laguna Sri 7 Tumpat, dia mengambil tindakan mengurangkan jumlah peliharaannya selain bertindak menjual kepada orang ramai demi mengelak daripada mengalami kerugian besar. Menurut Nik Harun, sejak beberapa tahun lalu dia mengambil keputusan untuk memelihara kira-kira 3,000 ekor ikan talapia dan siakap setiap tahun. Sepanjang memelihara ikan di Laguna Sri 7 ini, dia pernah mengalami kerugian sehingga RM60,000 kerana kesemua ikan peliharaannya mati. Selepas kejadian terbabit, wanita ini mencuba pelbagai cara untuk mengurangkan kerugian yang dialaminya, termasuk membekalkan kepada sebuah restoran 2 kali seminggu. Menurutnya, kerugian tetap ada jika air tercemar masuk ke laguna tersebut. Namun ia lebih kecil dan dapat ditampung dengan jualan selepas daripada itu. Banjir, takkan gitu. Takkan gitu. Kalau rugi lagi bunyi sama. Kayaknya enggak tak banyak lah. Sikit-sikit sore. Lagu tu. Memang pergi sikit-sikit. Pergi sikit dah lah. Ni tak banyak dah tak pergi tu. Itu banyak. Tak teka tu. Ikan kau ni belah ya. Teka rugi tu. Kalau ni lebih. 21 ke atas. Itu 21 beli, 23 ke atas. Kasih mah. Nik ditemui di sangkar ikan miliknya di Laguna Sri 7 Tumpat. Dia turut menjual kepada orang ramai yang mahukan ikan segar dari sangkar dan kebanyakan pelanggannya datang dari luar daerah Tumpat. Hampir 5,000 penduduk daripada lebih 1,200 kediaman di kawasan perumahan desa Tanjung Damai terjejas banjir dengan ketinggian melebihi 1 meter. Walaupun mempunyai sistem saliran perparitan dan tebatan terancang, namun fenomena hujan luar biasa minggu lepas masih menggusarkan penduduk. Penduduk memohon penambahbaikan dan kajian terbaru diambil dalam usaha mengurangkan limpahan air. Tinjauan RTM mendapati sebahagian besar penduduk perumahan tersebut mengambil peluang dengan keadaan cuaca cerah beberapa hari ini untuk membersihkan kediaman masing-masing. Bagi beberapa penduduk yang ditemui, masalah banjir ini sememangnya mendapat perhatian pihak berwajib, termasuk membina sistem tebatan dan peparitan bersebelahan kawasan taman berkenaan. Menaik taraf lah, dapat menaik taraf, melihat balik dan menaik taraf tebatan banjir di sini supaya penduduk sini dapat hidup dalam keadaan selesa dan tidak bimbang lah kemungkinan berlaku banjir-banjir pada tahun akan datang. Itulah harapan kami. Banjir harap dinaikkan taraf lagi lah kerana tidak dapat menampung banjir yang melanda baru-baru ini. Kesannya masuk ke dalam rumah lebih kurang setakat peha. Harap naik taraf tempatan banjir ya. Taman ni. Harap gelombang 3 ni akan diwawa kan, tak akan berlaku lah. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang ditemui berkata, sistem tebatan dan perparitan banjir tersebut akan diberi perhatian, terutama dalam soal menambah baik saliran terbabit. Bagaimana yang kita semua tahu adalah luar biasa dan hujan yang turun
pada tempoh baru ni itu tertinggi dalam sejarah di negeri Terengganu. Tertinggi dalam sejarah. Kalau kita ada sejarah 100 tahun lah paling tinggi. Dan apa yang didesainkan sebelum-sebelum ini oleh pihak teknikal, JPS, JKR dan sebagainya itu berdasarkan pada keadaan lama. Tapi bila tengok keadaan baru ni memang penambahbaikan perlu dibuat lah. Saya percaya JPS dengan JKR sedang mencari jalan untuk menambah baik mana-mana yang perlu ditambah baik lah. Ekoran kejadian banjir tersebut juga menyebabkan banyak barangan besar seperti perabot dikeluarkan serta dibuang penduduk sehingga mencemarkan pemandangan serta menjadi seperti satu longgokan sampah besar terbiar. Namun begitu, operasi pembersihan telah pun giat dilaksanakan sebaik sahaja kawasan tersebut pulih. Perkembangan sukan, kerajaan negeri dijangka menyalurkan peruntukan lebih besar kepada kelab bola sepak Terengganu bagi menghadapi Liga Malaysia dan saingan Piala Konfederasi Asia AFC musim 2023. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata pihaknya telah memberi suntikan dana 20 juta ringgit tahun ini dan hasilnya beberapa pencapaian telah dilakar termasuk kejayaan Terengganu FC beraksi di pentas final Piala FA serta layak ke Piala AFC. Beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT menjelaskan berdasarkan perkembangan ekonomi semasa, kerajaan negeri yakin dapat mengumpul lebih banyak penajaan untuk disalur kepada kelab-kelab bola sepak negeri. Tambahnya, PBSNT juga akan memperkenal Liga Bola Sepak Terengganu TFL di pelbagai peringkat bagi mencungkil lebih banyak bakat muda tahun depan. Kerjasama ahli gabungan PBSNT di peringkat daerah amat diperlukan bagi merealisasi dan melancarkan penganjuran TFL. TFL 2023 bakal menampilkan saingan di peringkat Liga Super, Liga Premier bawah 16 dan 12 tahun. Setiap daerah perlu menghantar pasukan untuk menyertai pertandingan yang akan dimulakan di peringkat negeri. Sebelum ini, bola sepak di Terengganu hanya memiliki satu kejohanan sahaja, iaitu Piala Menteri Besar. Kerajaan Perak komited tangani isu banjir di kawasan berisiko tinggi di negeri berkenaan. Ia dengan melaksanakan projek tebatan banjir melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS khususnya di daerah Larut, Matang dan Selama. Antaranya projek tebatan banjir Sungai Larut Fasa 1. Exco Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, JPS turut merancang beberapa projek rancangan tebatan banjir dengan menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan. Bagi tempat-tempat lain, projek tebatan banjir tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan kerana memerlukan bantuan dan memerlukan kerajaan persekutuan sebab kos tinggi. Projek tebatan banjir ini dia lain sungai, lain kapal dia. Lain teknologi. Jadi kalau ada 10 biji sungai di kawasan di Perak, ada 10 proses untuk melaksanakan projek tebatan banjir. Dan projek ini sebelum dilaksanakan diperlukan kajian mendalam. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Perak ke-15 di bangunan Perak Darul Rizwan, Ipoh. Selain keprihatinan lembaga zakat itu, pasukan bomber dan Brigade Sukarela Yayasan Jariah Malaysia turut akan melaksanakan misi bantuan banjir ke Pantai Timur. Itu antara fokus perkembangan berita dari Kedah. Langsung bersama Siti Zaida Osman. Silakan Zaida. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Bencana banjir yang melanda di Pantai Timur menyebabkan banyak kemusnahan dan kerosakan harta benda serta rumah kediaman. Justeru misi bantuan banjir ke Pantai Timur akan dilaksanakan pasukan bomber dan Brigade Sukarela Yayasan Jariah Malaysia BSYJM sebagai tanda prihatin dengan nasib yang menimpa. Misi diadakan selama 4 hari bermula esok hingga 31 Disember ini.
Pengarah BSYJM Mahathir Abdul Hamid berkata kira-kira 40 sukarelawan yang terdiri daripada anggota sukarela BSYJM dan individu akan menyertai misi tersebut. Pihaknya akan membawa 4 pacuan 4 roda dan 2 buah ambulans serta peralatan-peralatan termasuk pam air berkuasa tinggi akan digunakan untuk mencuci rumah penduduk yang dipenuhi lumpur. Bagi misi fasa pertama ini, pihaknya akan memberi fokus di daerah Besut dan Setiu. Untuk operasi kali ini kita lebih fokus kepada kerja-kerja membersihkan rumah-rumah yang terlibat, khususnya yang ditenggelami banjir, yang rumah mereka ni mungkin dipenuhi dengan sampah sarap ataupun lumpur yang agak tebal. Jadi dengan kemudahan yang kita ada ni seperti pam, pakatan pembersihan yang berkuasa tinggi ini, insya-Allah kita akan dapat menyelesaikan tugasan membantu mereka ni dengan lebih mudah dan cepatlah. Bagi anggota sukarelawan, pengalaman menyertai misi sebelum ini memudahkan mereka untuk menjayakan misi kali ini. Saya masuk ni dah 3 kali. Dulu saya pergi bagi bantuan di Yan, di Iboi. Kali ni kali ketiga, insya-Allah rasa lebih semangatlah nak pergi kan. Kita nak bagi bantuan dari segi kewangan, mungkin dah kita pun tak apa kan. Ada tenaga, kita bagi tenaga, insya-Allah. Kita amat bersimpati dengan musibah banjir yang berlaku di Pantai Timur ni. Jadi kita harap kita seluruh rakyat Malaysia berganding bahu untuk membantu mereka. Ini kali ke-berapa dah serta misi? Kalau ikut ni saya dah kali ke-4 atau ke-5 itu. Boleh kata setiap tahun 2 kali. Pasukan BSYJM yang berpengkalan di Kampung Tala, Mukim Jeneri C ini terus komited melaksanakan misi bantuan dan kemanusiaan di seluruh negara sejak tahun 2010. Majlis Amanah Rakyat MARA, agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, mohon pertimbang untuk membina sebuah institusi pendidikan di daerah Bandar Baharu, Kedah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandar Baharu Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur berkata kewujudan institusi pendidikan ini akan memberi lebih banyak peluang kepada anak-anak tempatan melanjutkan pengajian mereka. Saya inilah bagi pihak Bandar Baru, orang Bandar Baru, orang luar bandar yang ada ramai anak muda juga yang mencari peluang untuk MARA ni, dan kita mintalah kalau boleh MARA bawalah satu institusi pengajian ni. Tak kisah lagi MARA ke, tak kisahlah IKM ke, tak kisahlah KPTM ke, KUPTM ke ataupun universiti sekalipun, bolehlah dibawa ke Bandar Baru untuk cater market luar bandar di Bandar Baru, dan juga lagi satu boleh menjana ataupun membangunkan ekonomi masyarakat luar bandar di Bandar Baru ni. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kulim. Berbaki beberapa hari saja lagi sebelum sesi persekolahan 2023 bermula, nasib pelajar dari keluarga kurang berkemampuan tidak dilupakan. Dibaling seramai 200 pelajar miskin dan kurang berkemampuan menerima sumbangan daripada Islamic Aid Malaysia IAM dan Etika Takaful dan Insuran. Ia bersempena program Kembali ke Sekolah peringkat negeri Kedah yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Tanjung Pari Baling. Sumbangan kelengkapan sekolah disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Wilayah Utara, Etika Takaful dan Insuran, Haslinda Omar dan Presiden IAM Zawahir Abdullah. Menurut Zawahir, melalui program ini pihaknya ingin memastikan anak-anak terlibat bersedia untuk ke sekolah dengan keperluan asas persekolahan yang mencukupi. Sementara itu, Haslinda berkata sumbangan melalui IAM adalah sebahagian daripada sumbangan zakat tahunan syarikat itu yang dihulurkan secara terus kepada institusi-institusi kebajikan yang layak di bawah program tanggungjawab zakat korporat etika. Kedatangan pelancong ke destinasi menarik di daerah Yan, terutama pulau-pulau yang terletak di perairan itu, meningkat sejak negara beralih ke fasa endemik. Keunikan berteraskan alam semula jadi dan desa menjadi nadi penggerak merancakkan sektor ekonomi ke daerah pelancongan itu.
Pengusaha bot pelancongan di JT Kuala Sungai Udang Yan tidak terkecuali. Menurut mereka, pulau-pulau yang terdapat di sekitar perairan itu sentiasa menjadi pilihan pengunjung dengan landskapnya berlatar belakangkan Gunung Jerai. Setiap pulau yang terletak di kawasan Jerai Geopark menawarkan pemandangan alam menakjubkan serta sejarah dan batuan geologi yang menarik. Nemo pun ada. Ikan-ikan karang memang banyak. Kelapu karang, satu Nemo tu. Lepas tu ikan butterfly fish atau ikan topibar yang orang panggil. Memang kawasan ni lah. Spot diving yang cantik pun di sepanjang laluan hingga ke ujung sana. Perairan Yan juga mempunyai pelbagai spesies hidupan laut dan menjadi tumpuan kaki pancing. Usaha berterusan Majlis Daerah Yan dan komuniti Jerai Geopark untuk merancakkan kembali sektor pelancongan tempatan perlu seiring dengan komitmen semua pihak. Laporan keindahan Pulau Song Song itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Saya Siti Zaida Osman. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Zaida. Giat Mara akan terus memainkan peranannya menyedia latihan kemahiran teknikal dan vokasional kepada belia-belia di seluruh Perlis. Usaha bagi membolehkan lebih ramai golongan belia mendapat latihan sebagai persediaan menjadi tenaga kerja mahir dan usahawan bagi memenuhi keperluan industri dan kegiatan ekonomi. Menurut pengarah Giat Mara Negeri Harun Razi, 3 pusat Giat Mara di Kangar, Padang Besar dan Arau kini menawarkan 220 tempat untuk belia mengikuti 11 kursus yang disediakan. Tempoh latihan antara 3 bulan sehingga setahun untuk kemasukan Januari 2023. Antara kursus ditawarkan ialah masakan dan pramusaji, terapi kecantikan dan solekan, baik pulih telefon pintar, pendawaian elektrik dan teknologi otomotif, serta penyejuk bekuan dan penyaman udara. Semua pelatih yang ditawarkan hari ini akan menjalani latihan kemahiran mereka untuk sesi 2023 mulai 2 Januari nanti. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat juga sambutan yang amat menggalakkan. Ada juga yang belum mendaftar, tapi setakat hari ini saya tengok tadi dah lebih 80 orang telah mendaftar. Dan untuk maklumat juga, peluang masih terbuka luas kepada belia-belia di negeri Perlis ini untuk menyertai latihan kemahiran Giat Mara. Beliau memaklumkannya pada program penyerahan surat tawaran dan pendaftaran kursus Giat Mara di Arau. Seramai 8,064 pelatih berjaya mengikuti dan menamatkan latihan kemahiran di 3 pusat Giat Mara yang terdapat di Perlis sejak tahun 1987 sehingga kini. Keseluruhannya, 86% pelatih Giat Mara mendapat pekerjaan setelah tamat latihan. Kerajaan Perak tidak berhasrat untuk melaksana kemudahan pembayaran premium tanah secara ansuran walaupun terdapat permintaan terhadap perkara itu. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata pelaksanaan pembayaran premium tanah secara ansuran berupaya mempengaruhi sasaran pendapatan kerajaan negeri melalui perolehan Pejabat Tanah dan Galian PTG negeri. Jelas beliau, pihak PTG negeri mempunyai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan bagi menentukan jumlah pungutan setiap tahun. Kita dapat menyempurnakan pemilihan ini kerana dia terlibat dengan audit dan juga sasaran atau KPI bagi pendapatan yang dijadikan oleh Pejabat Tanah dan Galian. Pejabat Tanah ini mempunyai KPI tertentu untuk mereka menentukan berapa pungutan bagi setiap tahun. Jadi kalau kita membesarkan bayaran secara ansuran, sukar bagi pihak PTG untuk membuat ketetapan bagi KPI mereka. Beliau menjawab pertanyaan tambahan dari Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bercam, Ong Bun Piao pada sesi Dewan Undangan Negeri Don Perak di bangunan Perak Darul Rizwan, Ipoh. Perkembangan negeri di bawah bayu.
fenomena air pasang terkini, 2 lagi rumah roboh. Butirannya bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, sahih. 2 lagi rumah penempatan atas air Kampung Forest Sandakan roboh akibat fenomena air pasang besar malam tadi. Ketua Polis Daerah Sandakan, SCP Abdul Fuad Abdul Malik berkata, jumlah keseluruhan rumah roboh setakat ini 110 buah. Ini termasuk 70 rumah roboh Sabtu lepas dan 38 lagi pada Isnin. Beliau ditemui pemberita di perkampungan atas air Kampung Forest Sandakan. Sementara itu, sebanyak 127 keluarga membabitkan 708 penduduk terjejas kini berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Anib 2, Sandakan. Dalam pada itu, penduduk perkampungan pesisir pantai dinasihatkan agar sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga, khususnya apabila fenomena air pasang melanda bagi menjaga keselamatan masing-masing. Masyarakat diingatkan sentiasa peka dengan ramalan dikeluarkan agensi teknikal selain mematuhi nasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana dan Pusat Kawalan Operasi Bencana Peringkat Daerah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, ini berikutan monsun timur laut MTL bermula November sehingga Mac tahun depan dijangka lebih serius berbanding tahun lepas. Katanya sehingga hari ini 121,864 mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara seluruh negara, iaitu 67% daripada kadar keseluruhan mangsa ketika MTL 2021 dan juga MTL 2022. Kita ada lagi dalam tempoh 3 bulan, namun angka yang telah dipindahkan ke PPS sudah mencecah 67%, walaupun kita baru dalam tempoh sebulan mengharungi MTL untuk tahun ini. Jadi kita ingin berpesan kepada masyarakat supaya sentiasa peka, alert dengan nasihat dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh agensi-agensi teknikal kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan ke pos kawalan tempat kejadian rumah roboh di perkampungan atas air Kampung Forest Sandakan. Datuk Armizan turut menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang menunjukkan penambahbaikan dari tahun ke tahun, terutama aspek koordinasi dan persiapan menghadapi bencana. Keputusan memindahkan kuasa kawal selia bekalan gas sepenuhnya kepada Sabah akan membuka lembaran drastik dalam pembangunan negeri yang memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat. Ia sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan belia. Saya yakin kerajaan negeri sudah mengunjurkan satu jangkaan tentang kebaikan yang bakal diperolehi oleh negeri ini. Dan apa yang saya kendaki sebagai anak watan negeri Sabah adalah hasil cari gali minyak dan gas melalui SMJ Petroleum dan juga Petronas itu kelak akan memberi manfaat kepada pembangunan infra, bukan setakat di bandar, malah juga di luar bandar. Memang manfaat sebab dia memberi kuasa sepenuhnya kepada kerajaan negeri untuk membuat keputusan dari segi pemberian lesen. Dan pada masa yang sama mempermudahkan agensi-agensi ataupun orang-orang yang berniaga bisnes-bisnes di dalam industri gas ini. Jadi apabila dipermudahkan, jadi mudahlah untuk kembang. Mereka berkata demikian di Kota Kinabalu. Menerusi pemindahan kuasa tersebut, peletakan harga dan perjanjian baharu bekalan gas di Sabah akan ditentukan oleh kerajaan negeri. Program Outreach Belia Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 menyasarkan penglibatan lebih 3,000 belia yang berkecimpung dalam industri kecil dan sederhana. IKS menyertai program tersebut. Pengarah Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar, Azrul Ibrahim berkata, setakat ini lebih 1,000 belia berjaya dihimpunkan dalam program berkenaan yang dianjurkan di beberapa daerah. Ia bertujuan mendapatkan pandangan mereka mengenai program-program berkaitan pembangunan modal insan yang boleh diangkat untuk dimasukkan dalam Pelan Hala 7 SMJ. Satu strategi kita untuk mengetahui keperluan masyarakat di akar umbi dan apa lagi
program-program ataupun perkara-perkara berkaitan dengan dasar dan polisi yang boleh diangkat kepada kerajaan sekaligus dijadikan program inisiatif baharu oleh kerajaan negeri Sabah. Azrul ditemui RTM selepas program outreach belia SMJ di Kampung Santing Papar. Selepas ini, program berkenaan akan diperluas ke kawasan Pantai Timur meliputi daerah Tawau, Kunak, Sandakan dan Beluran. Selain IKS, program outreach belia SMJ turut memberi fokus kepada sektor pendidikan, sosial dan kesenian. Kerjasama antara pengamal media dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM terus diperkukuh dalam usaha membantu menyebar luas peranan TLDM menjaga keselamatan negara melalui program latihan menembak TLDM bersama pengamal media. Ia sekaligus memberi pendarahan lebih dekat tugas pasukan keselamatan dalam mempertahankan negara. Aktiviti seumpama sekaligus merapatkan kerjasama antara media dan TLDM. Panglima Wilayah Laut 2 Sandakan, Laksamana Muda Sazali Shoaib berkata, untuk memperkasa latihan kemahiran TLDM, pihaknya turut bercadang agar pengamal media di daerah Sandakan dimasukkan dalam latihan tahunan TLDM bersama agensi keselamatan daerah itu. Untuk mengeratkan silaturahim di antara TLDM dan media. Sambil itu juga saya mengucapkan ribuan terima kasih sebab media tanpa jemu-jemu bersama dengan TLDM dalam apa jua latihan, exercise dan juga operasi di laut. Seperti yang lepas, kita telah pun berjaya melakukan latihan exercise Christmas, Ostek, Perang Borneo dan sebagainya. Dan ini latihan menembak adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti utama yang dilakukan oleh warga TLDM untuk mengekalkan kemahiran sama ada di darat, di laut dan sebagainya. Beliau ditemui media selepas program berkenaan di lapang sasar TLDM Sandakan. Program dijayakan 12 media elektronik dan cetak Sandakan, antaranya RTM Sandakan, Astro Awani, Bernama dan Daily Express. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Berita seterusnya kembali bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih Syarizam. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Kita ke Sarawak, fokus dari bumi kenyalang. Infrastruktur yang rosak akibat hujan lebat dan banjir akan dibaik pulih secepat mungkin. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya Sahi,
Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak kini dalam keadaan berjaga-jaga sepenuhnya sekiranya berlaku kerosakan jalan raya dan jambatan yang runtuh berikutan hujan lebat serta banjir di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan MIPD Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, jambatan itu sentiasa bersedia untuk membaiki jambatan yang runtuh dan jalan yang putus itu. Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu dalam media sosial terdapat banyak aduan dari zon utara dan pihaknya mengambil perhatian selain melakukan yang terbaik untuk memastikan bahawa sebarang infrastruktur yang rosak dibaik pulih secepat yang mungkin. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui semasa majlis rumah terbuka hari Christmas di kediamannya baru-baru ini. Dato' Amar Douglas yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak itu menambah pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah mengenal pasti 77 kawasan berisiko tinggi berlakunya tanah runtuh. Jelasnya kesemua jurutera bahagian di Sarawak telah diarahkan untuk melakukan perbincangan dengan pihak bomba untuk mengenal pasti serta mengkaji kawasan-kawasan berkenaan. Warga Regimen Sempadan diseru untuk terus berusaha menggembleng tenaga bagi menaikkan nama regimen itu. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus Mohamad Zain berkata, walaupun usia penubuhan Regimen Sempadan baru menjangkau 15 tahun, setiap anggota perlu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi dan berkesan pada bila-bila masa. Ujar Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus, dalam membentuk Regimen Sempadan sebagai Batalion Infanteri Standard, Tentera Darat akan terus memfokuskan usaha untuk meningkatkan kelengkapan persenjataan persendirian di samping memberi keutamaan kepada pegawai dan anggota regimen untuk menghadiri kursus-kursus kerjaya. Jelasnya, usaha itu akan dilaksanakan secara berterusan mengikut perancangan demi memelihara moral serta kebajikan warga Regimen Sempadan. Beliau juga percaya usaha itu akan memberi impak yang besar kepada warga regimen khususnya untuk mereka terus komited mencapai misi dan visi Tentera Darat. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pemakaian Pangkat Perdana anggota lain-lain pangkat LLP Regimen Sempadan di Kem Muara Tuang, Kota Semerahan. Seramai 200 anggota lain-lain pangkat LLP dari Brigade ke-31 Infanteri Malaysia yang berpangkalan di Sibu telah dinaikkan pangkat dalam majlis tersebut. Turut berlangsung penggunaan Pingat Kedaulatan Negara PKN kepada 28 penerima yang terdiri daripada perwira-perwira dan bintara-bintara Tentera Darat Malaysia, termasuk 5 penerima yang telah bersara daripada perkhidmatan. Baik, sementara itu dalam sesi sidang media, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus Mohamad Zain berkata Kem Brigade ke-31 Regimen Sempadan RS dijangka beroperasi di Bintulu pada bulan Jun tahun hadapan. Jelasnya Kem RS sedia ada kini beroperasi di Kem Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN Junakor Sibu. Memang kita akan gerakkan dia ke Bintulu sebab kita berpendapat bahawa di Sibu tu kita dah ada 9 brigade, so kita nak gerakkan 1 brigade ni ke Bintulu. Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus menjelaskan untuk jangka pendek pentadbiran KIM itu akan dilaksanakan dengan menyewa sebuah bangunan. Pihak pentadbiran katanya telah mengenal pasti bangunan dan rumah keluarga buat anggota Regimen Sempadan untuk proses sewaan. Sementara itu, menyentuh mengenai ops murni pula, Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus berkata semua tentera darat dalam posisi siap siaga membantu dalam operasi banjir. Di Sarawak, untuk respon pantas, terdapat 23 pegawai dan 480 lain-lain pangkat telah diletakkan dalam keadaan siap siaga. Dari segi logistik pula, Sarawak mempunyai sebanyak 22 buah bot, 39 lori 3 tan, sebuah lori 5 tan, 21 bot dan enjin untuk digunakan membantu penduduk terjejas banjir. Tugas utama seorang ahli parlimen adalah untuk menyelia semua perkara berkaitan persekutuan di kawasan masing-masing dan mewakili rakyat bagi menyuarakan semua isu persekutuan berkaitan kerajaan sama ada melalui persidangan parlimen atau dengan cara lain. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man berkata isu persekutuan ialah isu yang dinyatakan dalam senarai persekutuan dan senarai bersama dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan.
Chu Chun Man berkata kaedah paling mudah untuk menentukan perkara yang berada di bawah bidang kuasa persekutuan ialah portfolio yang dipegang oleh Menteri-Menteri Persekutuan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena pelancaran Pusat Hikmat Rakyat Parlimen P219 Miri di Miri. Bagi Parlimen Miri, beliau akan menumpukan usaha pada manifesto antaranya berusaha ke arah peningkatan pendapatan rakyat, membantu rakyat dalam mengurangkan kesan inflasi selain memberikan sokongan pendidikan kepada golongan muda. Beliau juga katanya akan membantu membina semula sektor pelancongan di Miri dan mengambil bahagian dalam projek pembangunan awam. Sementara itu, dengan pelancaran Pusat Hikmat Parlimen Miri, ia akan dapat membantu rakyat menangani masalah dan aduan. Baik, penduduk di kawasan rendah yang berisiko berhadapan dengan banjir khususnya di Sarike dinasihati supaya sentiasa bersiap sedia dan berwaspada dengan tren air pasang besar serta hujan lebat yang berterusan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sarike Mahmudin Narudin berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga dari pelbagai aspek bagi membantu penduduk berpindah sekiranya paras air naik pada tahap bahaya. Mahmudin Narudin menjelaskan penduduk-penduduk di kawasan berisiko disaran untuk menghubungi pihak bomba sekiranya memerlukan bantuan untuk menyelamat. Ujarnya lagi pemantauan akan kerap dilakukan bagi memastikan keselamatan orang awam dalam keadaan selamat. Beliau berkata demikian ketika dihubungi oleh pemberita RTM di Sibu. Tambah Mahmudin, di Serike terdapat 3 kawasan yang kerap dan dipantau jika tren air pasang atau hujan lebat berterusan berlaku, iaitu di Jalan Alamanda, Jalan Cempaka dan Jalan Market. Gelisah setiap kali berlaku hujan lebat turun tanpa henti. Kampung Jugan di Bauk yang dulunya bebas daripada banjir kini menjadi ban penahan banjir. Laporan lanjut dalam Pasca Banjir, wartawan Syarikin Bahrin ada kupasannya. Bagi ketua kampung itu, Punisa Nyuyan, aliran sungai yang tersekat akibat jambatan Sungai Mutut yang rendah menjadi punca berlakunya banjir di kampung Terbabit. Dia punya jambatan tu terlalu kecil. Pasal daripada atas ini air, sungai banyak, semua mengalir ke Sungai Mutut ini. Sungai Mutut. Ini nama saya Sungai Mutut. Jadi apabila air semua turun ke bawah sini, saluran untuk keluar jambatan tu terlalu kecil. Beliau percaya kelemahan reka bentuk struktur jambatan itu telah mengakibatkan 15 keluarga terpaksa dipindahkan pada Jumaat lepas. Dia kalau dia naik pun dalam setengah jam, 1 jam sudah turun. Tetapi ini bermalam-malam. Dia akan banjir. Pasal apa? Saluran untuk keluar tu terlalu kecil. Walaupun tidak seburuk tahun lepas yang menyaksikan 40 keluarga dipindahkan, beliau berharap tindakan segera dapat diambil. Tidak mahu menuding jari, RTM turut mendapatkan reaksi dari pihak pengurusan Lebuh Raya Pen Borneo, Sarawak. Pihaknya sedar akan permasalahan yang membelenggu kampung yang didiami seramai 1,300 orang itu. Yang penting buat masa ini, katanya, siasatan sedang dijalankan sebelum dimajukan kepada kerajaan untuk tindakan lanjut. Syarikin Bahrin, RTM. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Ibu Ma. $18 projek pembangunan sudah dilaksana Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar. Ia merangkumi 5 kategori iaitu kebajikan, ekonomi, perumahan, pendidikan dan kesihatan. Beberapa hartanah wakaf juga dibangunkan, antaranya 4 buah hotel atas tanah wakaf di beberapa negeri. Laporan wartawan Alisa Yusra. Tersebut Hotel Kelana Beach Resort Port Dickson, Hotel Grand Putri Kuala Terengganu, Hotel Putri Bay Melaka dan Hotel The Regency Seri Warisan Taiping. Selain menjadi tempat penginapan, Kelana Beach Resort Port Dickson juga punyai peranan strategik sebagai lokasi melihat anak bulan. Ia dinamakan Baitul Hilal Port Dickson. Dengan hotel ini merupakan
satu konsep di mana kerajaan persekutuan telah memperuntukkan sejumlah wang di mana bekerjasama dengan pihak negeri. Kita di Malaysia ada 14 buah negeri dan di negeri-negeri ini banyak tanah-tanah wakaf. Jadi untuk membangunkan harta umat Islam, maka beberapa tempat lokasi telah dikenal pasti untuk membina hotel wakaf ini. Di mana pihak kerajaan negeri di bawah Majlis Agama Islam Negeri menyediakan tanah-tanah wakaf dan pihak kerajaan persekutuan menyediakan peruntukan. Hotel yang didirikan atas tanah wakaf ini merupakan lokasi tanah wakaf yang sangat strategik serta bernilai tinggi untuk dibangunkan. Kesemua hotel yang didirikan merupakan hotel bertaraf 3 bintang dan sudah pun menerima sejumlah pengunjung kerana lokasinya yang menarik dan berdekatan pusat tumpuan pelancong. Dengan berdirinya hotel ini memberi peluang sebenarnya kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan pendapatan kerana mereka diberi peluang untuk bekerja dan sebagainya, dan peluang-peluang ini sudah tentu kita rasakan akan patut ataupun perlu diperluaskan kepada mana-mana negeri lain sekiranya ada usaha-usaha untuk mengenal pasti tanah-tanah yang berpotensi untuk dibangunkan dalam menjana pendapatan ataupun meninggikan. Selain itu, objektif pembinaan hotel atas tanah wakaf ini adalah bagi menyediakan penginapan hotel patuh syariah kepada para pelancong dalam dan luar negara, terutamanya para pelancong Muslim. Dalam masa yang sama, usaha ini dapat memberi peluang perniagaan kepada usahawan Bumi Putra melalui pembekal bahan mentah serta memberi kesan berganda kepada pembangunan sosio-ekonomi masyarakat menerusi peningkatan pendapatan bulanan purata isi rumah masyarakat setempat. Tanah wakaf bukan sahaja digunakan untuk aktiviti keagamaan dan kebajikan. Dengan pembangunan hotel di atas tanah wakaf ini mampu memberi kelebihan kepada masyarakat setempat bagi menjana hasil pendapatan. Dengan pembangunan ini juga, sebahagian hasil pendapatan dari hotel ini akan disalurkan kepada majlis-majlis agama negeri bagi menyampaikan hasrat pewakaf untuk tujuan kebajikan ummah. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam